Bertemu kembali 2 hari sebelum Aidilfitri, pihak berkuasa melipat gandakan usaha mereka mengawal sempadan negeri. Dengan jangkaan, pergerakan orang ramai akan meningkat walaupun dengan penguatkuasaan PKPB. Di Kelantan, satu negeri yang seringkali menyaksikan bilangan orang balik kampung yang agak tinggi sewaktu Aidilfitri dan malah Aidiladha, jumlah kenderaan luar yang memasuki pintu masuk Gua Musang mula meningkat sejak semalam. Kesesakan jalan sepanjang 1 km berlaku dari arah Jalan Kuala Lipis, Gua Musang menuju ke sekatan jalan raya di Kampung Tanah Putih. Tinjauan juga mendapati pihak polis juga lebih tegas di kawasan-kawasan sekatan jalan raya. Dan pengguna jalan raya yang dibenarkan melepasi kawasan sekatan perlu melakukan ujian saringan COVID-19 terlebih dahulu sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi yang dipohon. Kami ingin mendapatkan suasana di sana di pintu masuk Kelantan dan kami ingin berinteraksi langsung terus bersama dengan Wakil Ashraf Awani di Kelantan, Fandi Muhammad. Fandi, dikatakan sebelum ini Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahawa terdapat peningkatan yang banyak dalam bilangan kenderaan yang cuba merentas negeri dan juga sekatan jalan raya juga telah pun ditingkatkan dan lebih ramai orang yang cuba rentas negeri dipaksa berpatah balik. Apakah peningkatan yang disaksikan di Kelantan? Berapa banyak kenderaan, Fandi? Sebenarnya seperti yang dilaporkan sejak daripada semalam sehinggalah ke hari ini berlaku peningkatan kenderaan di pintu masuk di Gua Musang itu yang mana menyaksikan berlaku kesesakan lalu lintas sehingga mencecah kepada 1 km. Bagaimanapun saya dimaklumkan mereka yang berjaya pulang ataupun merentas negeri ini adalah mereka terdiri daripada yang mendapat kebenaran dan juga permit polis sebelum ini. Jadi atas alasan kebenaran tersebut, mereka masih dibenarkan melalui ataupun memasuki negeri Kelantan ini melalui pintu masuk berkenaan. Begitupun sehingga semalam saya dilaporkan sejumlah 473 kenderaan telah pun menjalani pemeriksaan, manakala seramai 711 orang telah pun menjalani ujian saringan COVID di pintu masuk di Gua Musang itu. Dan daripada jumlah kenderaan yang diperiksa itu, terdapat 2 buah kenderaan daripada Lembah Kelang telah pun diarahkan berpatah balik. Jadi kita dengarkan dulu reaksi daripada pengguna jalan raya di Gua Musang itu. Saksikan. Tak teruk sangatlah. Kalau kiranya selalu-selalu kalau balik raya, kalau tolak subuh tu malam baru sampai. Ni okey lah, okey sebab tak ramai orang yang keluar kan. Boleh cerita sikit proses selepas kita melepasi sekatan tu, kita kena buat saringan kan? Ya. So, sekatan polis ada dekat Gombak, lepas tu dekat Bentong satu, lepas tu dekat Gua Musang lah. So yang ini dia check dulu, kena buat saringan COVID. Macam tu sajalah, tak ada masalah lah. Proses ni alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah lah. Saya dapat test jugalah untuk diri saya dengan family saya jugalah. Kat kampung nanti kalau ada masalah nanti boleh akan pergi hospital macam mana lah. Ikut prosedur lah. Kita ikut saranan kerajaan lah. Mengulangi kembali bahawasanya ujian saringan yang dilakukan di pintu masuk bukan saja di Gua Musang, bahkan di Pasir Putih, di Jeli dan juga di airport di lapangan terbang Sultan Ismail Petra yang dilakukan ini susulan terdapatnya satu kes positif yang melibatkan seorang wanita mengandung yang mana kluster berkenaan dari Ampan dan disahkan positif pada 15 hari bulan yang lalu dan beliau kini sudah pun ditempatkan di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru. Bagaimanapun pihak berkuasa termasuk Jabatan Kesihatan Kelantan telah melaporkan bahawa 30 kontak yang berada bersama kluster tersebut telah pun disahkan negatif daripada COVID-19. Bagaimanapun kawasan kediaman serta waris pada kluster tersebut termasuk tempat persinggahan yang disinggahi oleh kluster itu telah pun dianggap sebagai zon pemantauan ataupun zon yang diletakkan dalam pengawasan pihak berkuasa di mana pihak polis akan mengawasi kawasan tersebut dan melarang aktiviti keluar masuk di kediaman kluster berkenaan. Selain itu, mereka juga tidak dibenarkan keluar daripada kawasan tersebut selain menerima tetamu untuk datang ke kawasan tersebut.
Saya kira perkembangan ini mungkin merisaukan bagi penduduk di Kuala Krai, namun langkah-langkah pengawasan dan juga langkah-langkah pencegahan telah pun diambil oleh pihak berkuasa bagi mengekang penularan COVID-19 ini ke daerah yang lain, Loks. Fandi, saya mahu mainkan visual yang tadi sebentar tadi sekali lagi. Fandi, menarik ujian saringan COVID-19 dilakukan di sekatan jalan raya di pintu masuk di sempadan. Cuba gambarkan bagaimana ia dilakukan. Adakah pengguna perlu keluar daripada kereta dan melakukan ujian saringan itu di situ juga? Dan adakah ini bermakna keputusan itu diperolehi serta-merta, Fandi? Ya, sebenarnya ujian yang dilakukan tu ada yang dilakukan dalam kereta, ada yang terpaksa yang diarahkan keluar, terutamanya penumpang di belakang diarahkan keluar untuk menjalani ujian di kawasan terbuka. Ujian tersebut mengambil masa antara 2 ke 4 minit dan keputusannya akan diperolehi dengan kadar segera. Disebabkan oleh keadaan dikatakan mengambil masa antara 2 hingga 3 minit itu, maka berlakulah kesesakan di pintu masuk Gua Musa itu. Justru itu pihak polis semalam telah pun menasihati orang ramai, terutamanya pengguna yang melalui kawasan Gua Musa ini supaya mereka bersabar dan tidak berkeadaan marah akibat daripada berlakunya kesesakan yang terpaksa mereka menunggu berjam-jam, kerana ujian saringan ini merupakan satu syarat utama, syarat yang wajib yang ditetapkan oleh kerajaan negeri dan juga pihak MKN Kelantan sebelum memasuki negeri Kelantan ini, Loks. Okey Fandi, 2 hari menjelang Aidilfitri ataupun sekurang-kurangnya kita jangka hari Ahad nanti akan dapat pengesahan tak lama lagi. Kita sudah melakukan banyak persiapan di serata Malaysia dan kita sudah mula memasuki era normal baru di mana persiapannya agak berbeza. Beraya pun berbeza, solat sunat tarawih pun berbeza. Kita tahu di sini wilayah Persekutuan antara SOP yang perlu diikuti adalah solat sunat tarawih dan juga Aidilfitri nanti tidak boleh melebihi 30 orang jemaah dan safnya kena direnggangkan dan sebagainya. Bagaimana pula di Kelantan? Saya faham Fandi ada membuat pemantauan solat sunat Jumaat dan juga solat sunat yang tarawih dan Aidilfitri akan datang nanti. Bagaimana suasana normal barunya, Fandi? Baiklah, benar, Lok. Sebenarnya hari ini merupakan Jumaat pertama yang dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat di masjid seluruh negeri Kelantan selepas lebih daripada 2 bulan kerajaan negeri dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan tidak membenarkan penganjuran solat Jumaat di masjid-masjid negeri. Dan pada masa yang sama juga pihak MAID masih mengekalkan arahan dan juga larangan untuk tidak membenarkan solat sunat Aidilfitri dilangsungkan di masjid, dan orang ramai termasuklah ahli keluarga disarankan supaya menunaikan solat sunat Aidilfitri ini di rumah masing-masing. Saya berkesempatan menemui Imam Tua dan juga Imam Besar Masjid Muhammadi Kota Baru yang merupakan masjid ikon dan masjid sejarah di bandar Kota Baru. Sebut saja Masjid Muhammadi, pasti rakyat Kelantan ataupun rakyat luar daripada Kelantan mengetahui bahawa Masjid Muhammadi merupakan masjid yang antara masjid tertua yang mempunyai nilai sejarah yang cukup penting di negeri Kelantan ini. Jadi kita dengarkan reaksi mereka selepas dibenarkan menunaikan solat Jumaat di masjid pada hari ini. Lepas tu alhamdulillah hari ini boleh 12 orang. Jadi kita terasa kembali suasana Jumaat. Walaupun tidaklah seperti Jumaat biasa, walau macam mana pun alhamdulillah kita rasa gembira seolah-olah COVID itu dah mula hilang dah. Diharap insya-Allah Allah Taala angkat COVID ni, kita boleh kembali kepada suasana biasa kita insya-Allah. Kita khutbah majlis yang sediakan untuk tempoh yang paling singkat, iaitu khutbah kita hanya menyentuh mengenai rukun-rukun sahaja. Rukun khutbah untuk sah khutbah dan sembahyang Jumaat sahaja. Memang cukup ringkas, lebih kurang 10 minit lah untuk solat dengan khutbah. Walaupun hanya 12 orang yang dibenarkan menunaikan solat Jumaat pada hari ini di seluruh masjid negeri Kelantan ini, namun apabila kedengaran suara azan dan juga khatib membaca khutbah, ianya menggambarkan seolah-olah Jumaat yang akhir ini merupakan hadiah kepada umat Islam di Kelantan ini, mendengar seruan azan dan juga khutbah Jumaat pada saat-saat akhir sebelum berakhirnya bulan Ramadan ini. Dan ini merupakan satu hadiah, dan juga rakyat Kelantan
melahirkan rasa terharu akibat suasana yang dapat dinikmati di saat-saat akhir Ramadan ini. Saya kira itu saja dapat saya kongsikan buat ketika ini langsung daripada Kota Baru, kembali bersama dengan Lokman di Bukit Kewangan. Silakan. Okey, terima kasih Fani Muhammad, Wakil Ashraf Awani di Kelantan, berkongsikan sedikit sebanyak suasana di negeri itu.